الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita diberi sekali lagi kesempatan, ruang masa untuk kita berkongsi, berbincang, bertukar-tukar ilmu dan pengetahuan dalam perkara yang berkaitan dengan hal ehwal harta pusaka, yang mana kita membincangkan tentang instrumen perancangan pewarisan yang berkaitan dengan hibah. Malam ini kita akan masuk perbincangan tentang hibah amanah. Dan minggu depan, saya takut saya terlupa, so saya beritahu awal. Minggu depan saya tangguhkan kelas 1 minggu sebab cuti sekolah sudah pun bermula, so saya pun ada aktiviti cuti sekolah lah. Tapi 1 minggu je lah, setakat ni 1 minggu je. So minggu depan tak ada, minggu selepas tu insyaAllah kita berjalan seperti biasa lah. Kalau ada maklumat tambahan tu saya akan bagi melalui Facebook saya lah. Bagi tahu awak, takut terlupa, pernah juga terlupa sebelum ni. So hari ini kita teruskan perbincangan dengan melihat kepada hibah amanah. Hibah amanah ni konsepnya ialah harta hibah itu dipegang oleh pemegang amanah. Harta yang dihibahkan. Pemberi hibah, dia memberi harta hibah kepada penerima hibah. Tetapi harta hibah itu dipegang oleh pemegang amanah. Jadilah konsep hibah amanah. Maknanya pemegang harta itu dia bukannya memegang harta dia sendiri, tetapi ada pihak lain yang memegang harta bagi pihak dia. So kita panggilkan konsep sebegitu sebagai hibah amanah. Dia sudah pun, harta itu sudah pun dihibahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, tetapi pemberi hibah dia tidak pegang harta itu. Harta itu dipegang oleh seorang pemegang amanah. Maka kita panggil konsep itu adalah konsep hibah amanah. Hibah amanah ni boleh jadi pemberi hibah itu sendiri ataupun pihak ketiga yang dilantik. Dalam sesetengah kes, ada pula pelantikan pemegang amanah gantian. So siapa yang dilantik sebagai pemegang amanah? Pemegang amanah boleh jadi pemberi hibah itu sendiri. Dia memberikan harta itu sebagai hibah kepada penerima hibah, tapi kemudian daripada itu pemberi hibah itu pula jadi pemegang amanah. Maknanya seorang ayah dia bagi hibah dekat anak dia, tapi dia sendiri yang menjadi pemegang amanah untuk harta anak dia. Contohnya saya ada satu tanah dekat kampung, tapi saya decide untuk tanah dekat kampung tu saya nak bagi dekat anak yang ketiga contohnya. So saya menghibahkan harta tersebut kepada anak saya, dan saya lantik diri saya, ataupun ialah anak saya tu masih lagi belum cukup umur, belum cukup 18 tahun, jadi saya lantik diri saya untuk menjadi pemegang amanah kepada anak saya untuk tanah di kampung. Sedangkan asalnya saya adalah pemilik tanah tu. Jadi tanah tersebut bukan lagi tanah saya, tetapi sudah menjadi tanah anak saya. Tetapi saya adalah pemegang amanah. So ini biasa dibuat
ini biasa dibuat dalam tanah, biasa dibuat diri dia sendiri daripada pemilik ditukar dia menjadi pemegang amanah kepada beneficiary lah, kepada anak dia. Dia buat surat ke tanah amanah. Saya ada satu kes ya, Cik Azlan refer dekat minggu lepas, minggu ni lah maknanya. Kadang-kadang penerima tu sudah pun bukannya cukup 18 tahun, dah 50 tahun dah. Tak tukar-tukar lagi pemegang amanah. Pemegang amanah pun dah meninggal. Kadang-kadang dia jadi isu kalau dokumen-dokumen lama tu hilang. Dalam kes tu, si Fulan dia memegang amanah untuk 3 orang. Yang menjadi susah untuk kita nak buang pemegang amanah tu sebab kita tak tahu 3 orang tu dia pegang berapa. Adakah 1/3, 1/3, 1/3. Dalam tanah tu dia berkongsi sehingga kan ada 4 orang pemegang amanah. Pemegang amanah 1, pemegang amanah 2, pemegang amanah 3, pemegang amanah 4. Pemegang amanah 1 pegang amanah untuk sekian-sekian. Pemegang amanah 2 sekian-sekian. Kes yang di-refer kepada saya, pemegang amanah 3, dia menjadi pemegang amanah untuk 3 orang. Tapi tak tahu berapa bahagian. Dia pegang 1/5 tapi yang 3 orang tu berapa? Pemegang amanah 4 contohnya dia pegang 1/5 tetapi untuk 3 orang, beneficiary pertama 1/5, beneficiary kedua 2/5, beneficiary ketiga 2/5. Jadi kita nampak 1/5, 2/5, 2/5 cukuplah satu. Satu tu sebenarnya satu daripada 1/5. Tapi at least okey, kita boleh ada juga panduan dekat situ untuk kita membatalkan contohnya pemegang amanah kerana beneficiary itu sudah pun berumur, sudah pun cukup umur dan mampu untuk menguruskan hartanya sendiri. Tapi kalaulah dia pegang amanah kepada beberapa orang beneficiary yang tidak jelas berapa bahagian bagi setiap beneficiary, saya pun tak tahu macam mana nak teruskan kes tu lah. Saya harap jumpa dokumen-dokumen berkaitan lah, dokumen tahun 1980-an lah saya rasa, yang mana pejabat tanah tidak ada salinan surat ikatan amanah. So macam mana kita nak buat permohonan untuk membatalkan pemegang amanah sebab kita tak tahu nilai sebenar ataupun hak sebenar beneficiary tu. Itu contohlah. So hibah pengamanahan itu adalah memang rutin ataupun memang berlaku dalam kehidupan kita ini, dan kadang-kadang dia menjadi masalah apabila pihak-pihak itu dia tidak update ataupun dia tidak buat segera macam mana untuk membatalkan pemegang amanah. Apabila pemegang amanah meninggal, katanya dia buat pembatalan lah pemegang amanah. Kalau beneficiary itu sudah pun layak untuk menguruskan hartanya sendiri, dia boleh jadi pemilik lah. Dia boleh jadi pemilik ataupun tuan tanah dan dia tak perlu lagi dipegang amanahnya. Contohnya kan saya buat tadi, kemudian memang anak saya baru berumur 10 tahun, kemudian tak buat apa-apa sampai dia umur 50 tahun. Jadi masalah juga kalau lama sangat sebab dibimbangi dokumen hilang dan macam-macam lah. Kalau yang pejabat tanah dulu-dulu pun kadang-kadang dia tak ada kad pengenalan kan. Yang tak ada kad pengenalan ejaan berlainan. So kadang-kadang dia menjadi masalah lah bila dia buat pusaka untuk si mati tersebut, tapi si mati itu dia pegang amanah bagi sekian-sekian. Tapi nama dalam tanah nama lain ejaannya. Kan? Satu Muhammad, satu Mat contohnya. Mat dengan Muhammad lain. Dan dalam geran tanah Mat adalah pemegang amanah kepada si Fulan. Tapi dia yang meninggal adalah Muhammad. Jadi bila nak buat bicara pusaka untuk Muhammad, so ini tanah Mat bukan tanah Muhammad. Tapi semua orang tahu sebenarnya dia merujuk pada orang yang sama. Tapi tak boleh jalan lah dia pejabat tanah. Terpaksa pula pergi ke High Court. High Court pun bukan senang untuk kita kata nak convince hakim untuk supaya hakim itu bersetuju bahawasanya itu merujuk pada orang yang sama kan. Kita kena bawa pula pembuktian tu. Dia tidak semudah itulah sebenarnya.
Kadang-kadang sebab dokumen-dokumen dulu ni tidak macam yang sekarang lah, tapi pejabat tanah ada improvement lah, ada improvement dengan apa sistem e-tanah dan sebagainya tu, tapi cuma ialah yang dulu-dulu tu macam tu lah. So isu pemegang amanah juga kadang-kadang dia banyak yang tidak banyak menyelesaikan masalah, tapi kadang-kadang masalah tu berlarutan apabila pihak-pihak yang sepatutnya menjadi beneficiary juga dia buat tak kisah. Dia buat tak kisah yang menyebabkan sukar untuk kita memperbetulkan lah. Tapi kalau sebelum berlarutan tu, kalau disedari, lebih baik kita cepat-cepatlah bertindak untuk membatalkan pemegang amanah itu contohnya. Jadi dia ada pula satu lagi, setengah kes tu kita lantik pihak ketiga sebagai pemegang amanah. Tanah tu harta suami, harta ayah dia. Dia lantik isteri dia sebagai pemegang amanah kepada anak. Kan dia tak nak jadi pemegang amanah, tapi dia lantik isteri dia lah, iaitu ibu kepada anak tu lah. Melantik pihak ketiga dia panggil. So dia lantik isteri itu sebagai pemegang amanah kepada anak. Itu dia juga adalah amanah lah maknanya. So kalau dia memang bagi secara hibah lah kepada anak dia tu. Isteri yang kabul dan isteri itu menjadi pemegang amanah. So boleh juga. Bukan diri dia lah, mana pihak ketiga menjadi pemegang amanah. So apa berlaku dalam hibah amanah jika penerima meninggal dunia sebelum pemberi hibah? So ini normal je. Dia macam hibah yang mutlak yang biasa. Macam hibah yang biasa, cuma ini dalam bentuk pengamanahan. So dia akan jadi dua lah kalau sama ada bersifat mutlak ataupun mengambil konsep rukbah. Dia sama saja. Kita akan tengok. So ini contoh saya bagi dalam bentuk ni pula. Pemegang amanah tu boleh jadi pemberi hibah sendiri. Pemberi hibah sendiri tu bermaksud pemilik asal lah. Pemilik asal harta tu, dia pula jadi dia jadi pemegang amanah. Dia jadi asalnya dia pemilik harta, tapi dia jadi pemegang amanah selepas dia memberi hibah tadi. Ataupun pihak ketiga yang saya contohkan, isteri tadi memegang amanah bagi pihak anak. Dan satu lagi dia panggil pemegang amanah gantian. Pemegang amanah gantian ini, pemberi hibah ni bila dia pegang, dia menjadi pemegang amanah utama. Apabila ada gantian ni, dia ada yang utama. Cuma dia beneficiary tadi, penerima hibah tadi, dia melantik juga seorang lagi pemegang amanah gantian. Satu pihak lagi sebagai pemegang amanah gantian. Dalam situasi kita sekarang, selalunya pemegang amanah gantian ni syarikat lah, syarikat amanah. Syarikat amanah, dia menjadi pemegang amanah gantian. Apabila pemegang amanah utama gagal untuk menjalankan tugas dia, selalunya meninggal dunia lah. Bila meninggal dunia, maka pemegang amanah gantian yang akan menjalankan tugas pemegang amanah utama. Jadi pemegang amanah gantian itu ialah tukar nama ataupun pindah milik kepada penerima hibah lah. Sebab pemberi hibah sudah meninggal dan kuasa yang digunakan oleh pemegang amanah gantian ini adalah berdasarkan surat kuasa wakil ataupun kita panggil PA, Power of Attorney. So ini semua dokumen-dokumen pengamanahan yang dibuat secara sivil. Dia ada surat ikatan amanah yang mana beneficiary mengikat ataupun surat ikatan amanah ni maknanya macam mana hubungan antara pemegang amanah dengan beneficiary. So benda tu dia keluar di dalam surat ikatan amanah. Kemudian pemegang amanah utama ni nak bagi kuasa pula dekat pemegang amanah gantian, dia ada surat kuasa wakil. Macam tu. Yang hibah tadi dia ada pula surat ikatan hibah ataupun surat pengisytiharan hibah dan sebagainya lah. Jadi dokumen pengamanahan ni sebenarnya banyak dibuat melalui dokumen-dokumen sivil. Kecuali hibah tadilah. Hibah itu sahaja yang syariahnya, yang syariah in nature-nya ialah surat ikatan hibah. So ini situasi yang berlaku sekiranya dia buat hibah amanah yang bersifat mutlak, maka harta hibah menjadi harta pusaka penerima hibah.
Secara contoh yang jelasnya ialah hibah amanah tabung haji. Hibah amanah tabung haji yang menggunakan konsep mutlak. Pendeposit tabung haji itu dia boleh pecahkan sebenarnya. Tabung haji ni dia boleh pecahkan. Contohnya 50% daripada duit saya di akaun tabung haji. Saya pun ada akaun tabung haji tu, cuma duit tak ada. Bukan tak ada maknanya apa. So dia boleh pecahkan. Contohnya 50% duit tabung haji saya hibah amanah. 50% lagi saya tinggalkan kepada penama. So yang saya tinggalkan kepada penama, maka penama hendaklah memfaraidkan jumlah wang simpanan saya di tabung haji. Yang saya sudah bagi hibah, maka dia adalah milik penerima hibah. Jadi di tabung haji ni, pendeposit dia menghibahkan, kalau dia boleh buat 100% juga sebenarnya, cuma dia boleh pecahkan lah kalau dia nak pecah. So dia menghibahkan duit dalam tabung haji dia tu nak pergi haji. Bila dia nak pergi haji, dia takut dia meninggal di tanah suci. So dia hibahkan. Dihibahkan dekat isteri dia. Walhal isteri dia pun pergi dengan dia juga haji. Ataupun saya tak tahulah, kadang-kadang dia faham ke ataupun dia tak faham buat hibah amanah di tabung haji ni. So dia buat hibah amanah di tabung haji. Jadi maksud hibah amanah di tabung haji itu harta yang dalam duit yang dalam tabung haji, akaun tabung haji dia sudah hibahkan kepada penerima hibah. Kalau suami sudah menghibahkan kepada isteri, maka duit dia dalam tabung haji tadi mengikut jumlah. Tadi kalau dia katakan 100%, 100% lah sudah menjadi harta hibah kepada isteri dia. Itu contoh, semua dah faham. Cumanya si isteri itu melantik balik suami sebagai pemegang amanah. Jadi suami itu duit dia dalam tabung haji masih lagi duit yang dia boleh guna. Dia boleh pergi lagi ke kaunter tabung haji dan dia boleh keluarkan 300, 500 ribu, dia boleh keluarkan. Tapi pada masa tu dia keluarkan dia sebagai pemegang amanah. Dia bukan keluarkan sebagai duit dia lah. Sebab dia sudah hibahkan ke isteri dia. Macam tu. Contohnya kalau dia hibah 100% lah. Ataupun dia hibah lah berapa pun tak kisahlah, tapi dia keluarkan tu sebenarnya sebab sebahagian daripada duit di tabung haji dia tu, kalau dia niatkan 50%, mana sebahagiannya sudah pun menjadi milik beneficiary, milik isteri dia. So tapi dia masih lagi bebas untuk menggunakan duit dalam tabung haji. Tapi bebas dia tu bebas sebagai pemegang amanah. Itu dia kena faham. Kenapa dia jadi pemegang amanah? Sebab dia sudah hibahkan duit tu kat isteri dia. So kenapa dia boleh guna? Sebab isteri dia lantik dia balik jadi pemegang amanah. Macam tu. So si isteri ni lantik si suami tadi sebagai pemegang amanah, dalam masa yang sama dia lantik tabung haji sebagai pemegang amanah gantian. Jadi apabila suami ni pemegang amanah utama meninggal, maka tabung haji dia ada kuasa surat kuasa wakil yang diambil daripada pemegang amanah utama tadi. Jadi dia pun bagilah harta hibah tadi kepada beneficiary hibah. So dia bagilah dekat isteri macam tu. Sebab harta tu sebenarnya memang milik isteri dah pun. Duduk dalam akaun suami tadi sebagai pemegang amanah aja. Dah suami meninggal, maka pemegang amanah gantian pun menjalankan kuasa dia. Dia pun bagilah dekat si isteri. Dia cuma menjadi isu kalau isteri itu mati. Sebab kalau isteri itu mati, maka duit yang dalam akaun si suami tadi bukan duit dia dah. So dia pun tak boleh guna. So kenapa saya tak boleh guna? Sebab penerima sudah pun meninggal. So awak hanya akan dapat selaku hak faraid saja. Hak faraid suami ialah contohnya 1/4 lah selalunya. Sebab selalunya ada anak, kalau tak ada anak 1/2. So dapat balik dekat suami pada kadar hak faraid dia saja dan bakinya itu menjadi harta pusaka lah. Dia kata, macam tu pula. Kan duit dalam akaun saya. Ialah duit dalam akaun pakcik, tapi pakcik sudah hibahkan dekat isteri pakcik. Sekarang ni isteri pakcik meninggal. Jadi dia jadi pusaka lah, pusaka isteri pakcik. Pakcik hanya dapat bahagian tu lah. Jadi dia tak faham. Jadi itulah kesan hibah amanah mutlak yang diamalkan di tabung haji, sebab tabung haji dia tidak mengamalkan konsep rukbah.
Konsep rukbah ni harta hibah dia kembali kepada pemberi hibah. Sekiranya penerima hibah meninggal dunia, maka harta hibah kembali kepada pemberi hibah. Dan inilah yang lebih dikehendakinya sebenarnya, sebab bila suami, maknanya macam perfect lah. Suami dia bagi hibah dekat isteri. Isteri lantik dia jadi pemegang amanah. So dia kata beres. Duit dalam akaun aku lagi. Sebab aku jadi pemegang amanah. Kalau aku mati dapat ke isteri aku, bagus. Tak jadi pusaka, dia kata. Tapi kalau isteri aku mati dulu, pun kembali kepada suami. Sebab dia rukbah. Dia meletakkan syarat rukbah. So bila dia meletakkan harta hibah kembali kepada pemberi hibah, maka best lah produk yang macam ni. Sebab si pemberi hibah, dia walaupun dia sudah hibah, dia boleh guna duit itu sebagai pemegang amanah. Sama ada dia menggunakan sebagai pemegang amanah atau dia mensalah gunakan sebagai pemegang amanah, itu isu nombor 2. Itu isu antara dia dengan beneficiary. Kan, dia gunakan secara betul ataupun tidak betul. Tapi dia kata duitnya duit aku, duit yang asal. Dia ada had lah. Tapi sebenarnya dia sudah jadi pemegang amanah. So kalau dia mati, dapatlah dekat beneficiary dia, dapat dekat isteri dia. Okeylah, tak jadi pusaka, dia kata. Kan? Kemudian kalau isteri dia mati, dapat balik kat dia sebab dia rukbah. Dia harta hibah dikembalikan kepada suami. Oh, ini memang perfect. Memang satu produk yang memang sangat dikehendaki. So produk ini berlaku di hibah amanah ASNB, hibah amanah saham nasional berhad. So hibah amanah ASNB ni konsep dia ialah sama juga. Maknanya pemberi hibah dilantik semula oleh penerima hibah sebagai pemegang amanah utama. Dalam masa yang sama, PNB dilantik sebagai pemegang amanah gantian. So ada pula surat kuasa wakil antara pemegang amanah utama pendeposit tadi kepada PNB syarikat. Maka syarikat boleh menggunakan kuasa yang dia ada tadi. Dia terus saja mendepositkan, sekiranya pemberi meninggal, dia terus saja buka akaun ASNB bagi penerima. Tadi dia transfer kepada akaun ASNB penerima. Tapi kalau penerima mati dulu, maka harta itu kembali kepada pemberi. Dia tak jadi pusaka penerima. So penerima tu kalau dia ada suami, dia ada anak, tak jadi pusaka. Sebab dia menggunakan konsep hibah bersyarat rukbah. So ini yang berlaku, dan saya dah bincang panjang sebenarnya tentang hibah amanah ASNB ni dalam tajuk hibah bersyarat rukbah tu. Sebab saya juga kemukakan macam mana kes mahkamah dibawa terhadap untuk mencabar, ataupun bukan mencabar sebenarnya kes tu lebih kepada untuk mengesahkan lah sama ada hibah amanah ASNB itu sah ataupun tidak, menepati syariah ataupun tidak. So secara ringkasnya, at the end of the day, masih lagi dianggap sebagai sah kerana rukun dan syarat hibah itu berlaku secara dokumentasi. Kan, hakim Mahkamah Rayuan Syariah Kuala Terengganu, Yang Arif Datuk Abdul Walid dengan Yang Arif Profesor Dr. Najibah memutuskan bahawasanya hibah berlaku secara dokumentasi, qobat berlaku secara dokumentasi. So sudah pun adanya ijab qabul, sudah pun berlaku qobat, sudah pun berlaku pengamanahan, dan syarat rukbah itu juga adalah sah kerana dia bukan hibah bisyarti tetapi dia hibah ma'asyarti. Dan apa beza hibah bisyarti dengan hibah ma'asyarti itu saya sudah explain ataupun saya sudah bincangkan di dalam tajuk hibah bersyarat. Tajuk hibah bersyarat ada dalam channel YouTube lah. So konsep pengamanahan ni yang berlaku di negara kita ni macam itulah. Sama ada kita mahu melihat benda itu sebagai satu helah ataupun kita nak melihat benda itu sebagai satu solusi, satu makharij, satu jalan keluar terhadap permasalahan masyarakat kita. Yalah, dia jadi susah lah kalau dia nak bagi hibah direct kepada penerima hibah. Dia pun bimbang. Penerima hibah menggunakan harta hibah sewenang-wenangnya, jadi dia mesti nak guna.
Jadi dia guna sebagai pemegang amanah. Tapi kalaulah yang tu mati, tak jadilah hibah tu, kembalilah kepada aku. Dia ambil rubah pula. Jadi saya bukannya nak komen sama ada nak, sebab benda tu dia jadi pro and cons. Di kalangan academician pun ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong lah. Di kalangan hakim pun dia jadi isu juga sebenarnya, sebab di Mahkamah Tinggi Syariah dia sudah mengatakan hibah amanah ASNP sebagai tidak sah. Tapi bernasib baik, tak tahulah bernasib baik atau tidak bernasib baik, cuma maknanya kita berada di mana tu. Maknanya di Mahkamah Rayuan itu masih lagi membenarkan kerana dikatakan rukun dan syarat hibah itu terlaksana ataupun dipenuhi secara dokumentasi. Secara dokumentasi ini sebenarnya dia cenderung kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Sebab Hanafi dia menerima dokumentasi. Kalau mazhab Syafi'i, dia kena zahir betul-betul, dia tak boleh teknikal. Sebab itulah nak sembelih pun dia tidak memadai dengan cukup tulis dekat kertas. Lembu ni 7 bahagiannya namanya ni, tuan lembunya sekian-sekian. Okey, ni berapa harga lembu kan. Berapa ribu apa semua. Tulis tu mazhab Hanafi dia cukup lah dengan tulis. Mazhab Syafi'i kena pergi akad dengan tuan lembu tu. Lepas tu kat kampung tu kena tunggu tuan lembu tu nak sembelih. Tak cukup-cukup 7 orang kan. Tak cukup-cukup 7 bahagian pukul sebelah. Tak sembelih lagi. Yang di masjid ni dia tak ada benda tu dah. Tak jumpa dah antara tuan lembu dengan tu. Dia cuma dengan borang-borang macam tu je. Dia dah settle lah. So tak apalah. Dokumentasi tak ada isu pun. Tak ada isu kerana ada ulama yang membenarkan. Tapi itulah saya nak suruh faham tentang hibah amanah itu konsepnya ialah pemberi hibah ataupun siapa saja adanya pemegang amanah macam tu. Dan dalam kes hibah amanah tabung haji dan hibah amanah ASNB, pendeposit itu dilantik kembali sebagai pemegang amanah. So senang lah tadi isu lah, buat ialah hibah amanah di TH dan buat ialah hibah amanah di ASNB kerana anda boleh guna lagi duit tu. Cuma hibah amanah di tabung haji, kalau dia dah tagging sebagai harta amanah, dia tidak boleh kurang daripada 1,300. Maknanya paling minima kena ada 1,300. 1,300 lah untuk penerima hibah sebenarnya. Kalau di amanah ASNB, minima yang kena maintain dalam akaun adalah sebanyak 1,000. Setakat pengetahuan saya lah, kalau saya ada tersilap, saya minta maaf lah, kena cek balik secara teknikal tu dengan, kena cek lah dengan pihak yang berkenaan tu. Kenapa wujudnya konsep amanah? Konsep amanah ini sebenarnya wujud kerana pihak penerima ataupun pihak, kita kata beneficiary harta, pemilik harta itu sebenarnya dia kurang kapasiti untuk menguruskan harta. Dia tidak ada keahlian, tidak ada ahliah, tidak ada keahlian untuk menguruskan harta. Maka kena adalah pemegang amanah bagi pihak dia. Macam saya kata tadi, contohnya kanak-kanak. Apabila kanak-kanak, dia tidak boleh ataupun dia tidak ada keahlian untuk menguruskan harta dia sebab dia kanak-kanak. Dia masih lagi tidak matang, dia masih lagi tidak faham. Kita kata kesan untuk menguruskan harta tu. Kanak-kanak dia bagi mudah-mudah je harta dia sebab dia kanak-kanak kan. Jadi dia tak faham lagi kesan harta tu terhadap dia. Mereka yang tidak sempurna akal, yang ada masalah akal, sama ada yang berada di Tanjung Rambutan, berada di Hospital Bahagia, itu tidak sempurna akal lah. Ataupun mereka yang berada di rumah, mereka yang nyanyuk ataupun saya tak tahu Down syndrome ke apa semua ke, itu tidak sempurna akal lah bagi saya. Yang perlunya ada pemegang harta, perlu adanya pemegang amanah untuk memegang harta. Itulah timbulnya, wujudnya konsep amanah tadi. Cuma isu tentang penagih dadah. Adakah penagih dadah ini berkeahlian untuk memegang harta? Saya selalu juga sebut benda ni sebab kita tidak ada undang-undang yang mantap untuk tangani isu penagih dadah. Mereka yang ketagih terhadap narkotin ke apa ke, saya tak tahu apa ada dalam dadah tu. So sebab bagi saya penagih dadah ini mereka yang tidak berkeahlian untuk menguruskan harta.
Kan sebab harta yang paling bernilai bagi penagih dadah ialah dadah. Dan dia sanggup bagi berapa saja kepada supplier dadah dia. Kan? Asalkan dia dapat meleraikan ketagihan dia tu. Tetapi kita tidak ada satu undang-undang khusus untuk siapa yang boleh menjadi pemegang amanah untuk penagih dadah. Tak ada. Kan? Yang betul-betul dapat apa yang betul-betul undang-undang kontrol tentang keahlian ataupun keupayaan untuk mengawal harta ialah undang-undang bankrupt lah. Mereka yang bankrupt dia tak boleh lah kontrol harta dia. Maka Jabatan Insolvensi akan ambil alih. Itu clear. Tapi dadah ni tak ada. So, bila mereka tidak ada keahlian untuk menguruskan harta, maka akad akan jadi tergantung, mauquf, suspended. Dengan sebab itulah dibuat pelantikan wali mal ataupun pemegang amanah ataupun penjaga harta, maka settle lah isu transfer harta tadi. Sebab adanya wali mal yang memegang amanah kepada beneficiary. Wali mal ini pun dia satu isu juga, dia tidaknya semudah-mudah seorang itu nak jadi wali mal. Sebab contohnya bagi kanak-kanak, dia ada dua. Satu dia panggil penjaga diri kanak-kanak, yang satu lagi dia panggil penjaga harta. So penjaga harta dengan penjaga diri ni, dia tidak semestinya orang yang sama. Kadang-kadang penjaga diri ni dia lebih kepada keluarga sebelah ibu. Penjaga harta dia pergi kepada keluarga sebelah bapa. Sebab bapa yang menafkahkan anak kecil tadi. Walaupun berlaku perceraian di antara ibu dan bapa, tetapi still bapa yang menafkahkan anak tu, maka bapa yang memegang sebagai penjaga harta anak dia tu. Walaupun diri anak dia tu dijaga oleh ibu dia. Yang mana ibu dan bapa tadi sudah bercerai. Jadi bapa tu dia tahu harta anak dia. Sebab dia menafkahkan. Bapa yang tak bagi nafkah, isu lain pula. Secara teorinya bapa tu kena bagi nafkah lah ke anak dia. Jadi bapa tu dia adalah wali mal. Dan kalaulah tak nak bapa tu jadi wali mal, sebab mungkin ibu ni nak bagi hibah kepada anak dia tadi, dia tak naklah bekas suami dia menjadi pemegang. Kan? Sebab dia pun ada isu kan, dia bercerai. Dia kena buat suatu pelantikan wali mal. Maknanya kena ambil satu perintah lah untuk menafikan si bapa tadi. Sama ada dia pergi pada pihak ketiga menjadi pemegang amanah ataupun dia cuba untuk dia sendirilah menjadi pemegang amanah. Pandai-pandai lah dia kena pohon. Sebab dia tidak automatik juga terlucutnya wali mal tu daripada si bapa, sebab bapa kuat sebagai pemegang harta anak. Walaupun bapa tu derhaka, itu isu lain. Dia kena buktikanlah seorang bapa yang derhaka. Mana bapa yang tak bertanggungjawab lah. Maknanya kena buat permohonan lah untuk buang bapa tu. Sebab kalau tak ada apa-apa, bapa lah yang menjadi pemegangnya. Kalau bapa tak ada, dia pergi kepada bapa. Mana datuk sebelah bapa. So dia bukan yang mudah-mudah untuk membuang ataupun untuk melantik pemegang amanah. Hibah amanah ini dia masih lagi tidak jelas dari sudut bidang kuasa kerana dia adalah hybrid. Dia adalah satu produk yang hybrid di antara hibah dengan amanah. Hibah itu di bawah bidang kuasa negeri kerana hibah itu disebut di dalam Federal Constitution, Perlembagaan Persekutuan Jadual 9 Senarai 2. Di dalam Perlembagaan Persekutuan Jadual 9 Senarai 2 ini, senarai negeri, disebut perkataan alang semasa hidup. Alang semasa hidup ini bermaksud pemberian semasa hidup. Jadi ditafsirkan pemberian semasa hidup ini ditafsirkan sebagai hibah. Maka hibah berada di dalam senarai negeri, maka Mahkamah Syariah berbidang kuasa untuk mendengar pertikaian berkaitan dengan hibah. Maka Mahkamah Syariah memang sudah pun mendengar dan sudah pun memutuskan banyak kes yang berkaitan dengan lafaz hibah. Sebab dahulu hibah ni dibuat secara lisan. So Mahkamah Syariah mendengar, hakim-hakim mendengar dan membuat keputusan lah sama ada sesuatu hibah itu sah ataupun tidak.
Kemudian berlaku juga kes-kes tentang tarik balik hibah contohnya, yang kita belajar dalam hibah mutlak tu ada isu-isu tarik balik hibah. So memang mahkamah syariah berbidang kuasa dan mahkamah syariah memutuskan kes-kes yang berkaitan dengan hibah. Tetapi dia jadi berbeza dengan hibah amanah kerana hibah amanah ni dia sudah pun hybrid dengan amanah. Hibah satu hal, amanah satu hal yang lain. Hibah campur amanah satu hal yang lain pula. Dia satu produk yang berbeza. Hibah satu produk, amanah satu lagi produk. Hibah amanah adalah hybrid di antara hibah dengan amanah. So hibah amanah ni berada di mana? Dan benda ni lah benda yang tidak jelas. Benda ni benda yang tidak jelas. Sebab pengamanahan yang macam saya kata tadi dibuat secara pengamanahan sivil. Dia buat surat ikatan amanah, kalaulah yang hartanah didaftarkan di bawah Seksyen 344 Kanun Tanah Negara. Kalau pengamanahan melalui syarikat amanah, dia adalah Akta Syarikat Amanah 1946. Kalaulah Perbadanan Amanah Raya, Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Dan Akta Pemegang Amanah 1949 kalau lantik Majlis Agama Islam Negeri sebagai pemegang amanah contohnya. So kalau yang maknanya dia berjalan di peringkat sivil. Jadi hibah amanah masih lagi tidak jelas. Cumanya apabila hibah amanah ASNB itu dibawa ke mahkamah syariah dalam kes tadi yang saya tunjuk contoh tu, tidak ada pihak yang mempertikaikan tentang bidang kuasa. Saya berdasarkan pembacaan saya tu, saya nampak tidak ada preliminary objection. Tak adalah preliminary objection daripada defendant, sebab defendant pun dia nakkan benda tu disahkan. Plaintiff pun nak disahkan juga. Jadi masing-masing membiarkan ialah mahkamah syariah untuk menjalankan kerjanya sama ada nak mengesahkan ataupun tidak. Jadi dia tak bawa isu bidang kuasa. Sebenarnya kalaulah pihak-pihak tak nak, bagi saya defendant boleh raise preliminary objection, PO dia panggil, untuk berbincang ataupun untuk menentukan dulu isu sama ada mahkamah syariah berbidang kuasa ataupun tidak. Dan bagi saya benda ni lekat juga ni, sebab hibah amanah ni kan pengamanahan. Kenapa pula mahkamah syariah? Mahkamah syariah tidak berbidang kuasa kerana kebanyakan dokumen dibuat secara sivil. Contohnya lah. Tapi saya ingat ada beberapa kes walaupun cuma tidak dilaporkan lah. Saya ingat boleh. Yang sebelum-sebelum ni lah saya diberitahu oleh peguam-peguam syar'inya senior yang lain. Kadang-kadang memang ada percubaan untuk bawa, tetapi bila kontes dari sudut bidang kuasa, maka ada hakim mahkamah syariah yang bersetuju bahawasanya hibah amanah bukan di bawah bidang kuasa negeri. Cuma yang tu tadi dia agak advance lah. Apabila pihak-pihak tidak bawa isu tu, maka hakim buat keputusan lah. So benda ni masih lagi belum jelas dan kita akan tengoklah perkembangan macam mana. Dan saya juga diminta untuk mengulas perkara bidang kuasa ni dan kaitkan dengan enakmen hibah negeri Kelantan pada program 8 dan 9 Mac di Kelantan, program anjuran peguam syar'i negeri Kelantan di hotel apa dia panggil, Hotel H Elite kat Tunjung saya. So tak apalah, saya masih lagi belum buat kertas kerja tu dan saya diminta untuk lihat aspek ni lah dan macam mana enakmen nak tackle isu bidang kuasa ni. So kelebihan surat ikatan amanah, apabila kita buat surat ikatan amanah, harta yang sudah dipegang amanah tadi tidak menjadi pusaka pemegang amanah. Contoh yang saya cerita macam di awal tadi, saya cerita contohnya saya ada tanah di kampung. Saya daftarkan tanah di kampung itu, saya sebagai pemilik harta, saya sekarang ini menjadi pemegang amanah kepada anak saya. So harta tersebut bukan lagi menjadi pusaka saya. Sebab dia sudah pun saya melantik diri saya sebagai pemegang amanah. Maka beneficiary harta tersebut ialah anak saya. So harta itu harta anak saya. So kalau saya meninggal dunia, maka dia tidak menjadi pusaka, dia tidak difaraidkan lah. Anak saya menjadi pemilik. Dia boleh membatalkan lah, dia boleh
ataupun pembatalan itu berlaku lah sebab saya meninggal. Tapi kalau saya meninggal dia masih lagi kanak-kanak, kena buat pelantikan pemegang amanah yang barulah. Kalau dia sudah pun dewasa, maka dia sudah boleh membatalkanlah di bicara pusaka. Saya tadi, saya contohkan saya langsung mudah faham. Dipohon supaya pemegang amanah itu dibatalkan. Sebab beneficiary itu sudah pun cukup umur dan sudah pun mampu untuk menguruskan hartanya sendiri. Dia macam tu je ayat dia. Kerana pemilik ataupun beneficiary untuk harta yang dipegang hibah ini sudah pun cukup umur dan mampu untuk menguruskan hartanya sendiri. Gitu je. Boleh je dah buang pemegang amanah tu, ayat dia macam tu je. Harta amanah tidak boleh dituntut oleh pemiutang bagi pemegang amanah. Ini antara taktik-taktik yang dibuat berzaman dah. Taktik ini dibuat oleh solicitor, oleh peguam-peguam sivil. Apabila anak guam dia datang, dia kata aku ada masalah hutang. Silap-silap hari bulan aku akan dibankruptkan. So macam mana nak buat dengan harta-harta aku? So bila dia tanya peguam kata, oh senang, tak ada masalah. Kita daftarkan kau sebagai pemegang amanah. Kau ada berapa harta, kau pegang amanah. Kau nak bagi harta ni kat siapa? Oh ini anak nombor 1, ini anak nombor 2, ini anak nombor 3. Ada sebelah orang anak. Ada sebelah orang anak. Contohnya dia ada sebelah keping tanah, ngam-ngam. So dia lantik je lah diri dia sebagai pemegang amanah untuk anak-anak dia. So harta dia tadi bukan menjadi harta dia sebab dia sudah pegang amanah kepada anak-anak dia. Maka orang lain, pemiutang tidak boleh tuntut harta tersebut kerana bukan lagi harta dia. Dia sudah menjadi harta orang lain. Itu antara taktik-taktik yang sudah berkurun, yang sudah lama dibuat oleh peguam cara ataupun solicitor untuk melarikan harta-harta daripada diambil oleh pemiutang-pemiutang. Dia sebenarnya tak boleh nasihat macam tu sebab kau berhutang bayar, hutang ambil lah tanah tu, sepatutnya pemiutang ambil tanah. Tapi itulah kan, klien satu hal, lawyer pun satu hal. Lawyer dia profesional, dia ikut apa arahan anak guam dia dan dia bagi advice untuk anak guam dia. Itu lawyer lain lah yang bagi pihak pemiutang, kan dia ada lawyer dia pula. So lawyer dia pandai lah untuk macam mana pula lah. So tak boleh ambil tanah, dia buatlah dengan cara apa, frozen freeze garnishi, panggil garnishi proceeding, ataupun dia buat sita dan sebagainya lah. So itu isu-isu perundangan. Tetapi itulah surat keterangan amanah tadi menjadikan harta amanah itu tidak boleh dituntut oleh pemiutang daripada pemegang amanah itulah. Sebab dia bukan harta dia lah, dia pegang amanah saja. Dan apa yang berlaku dulu-dulunya ialah pindah milik kepada beneficiary tanpa dikenakan duty stamp bagi kes melantik diri sendiri sebagai pemegang amanah. Dan contoh saya tadi, saya lantik diri saya sebagai pemegang amanah kepada anak saya. So apabila apabila saya meninggal dunia, contohnya, maka anak saya nak batalkan saya sebagai pemegang amanah, dia adalah pemilik. Maka pada masa tersebut tidak ada duty stamp yang dikenakan. So sebenarnya saya sudah pindah milik harta saya kepada anak saya free tanpa dikenakan apa-apa duty stamp. Itu banyak berlaku dulu. So satu lagi nak elak cara duty stamp, daripada dia buat 14A pindah milik kasih sayang, kena juga kan, 14A pindah milik kasih sayang antara bapa kepada anak, kenalah stamp duty 50%, remittance 50%, tapi still kena duty stamp. Yang tak kena duty stamp ialah pindah milik kasih sayang antara suami dan isteri, antara isteri dan suami. Tapi belanjawan baru ni adalah dia kata nak jadikan duty stamp percuma juga antara bapa kepada anak, tapi saya tak nampak lagi dia punya pewartaan tu. So maknanya cara untuk mengelakkan duty stamp dulu, solicitor peguam cara ni dia buat macam tu dulu. Tak apa, lantik dulu sebagai pemegang amanah, lepas ni anak engkau buang kau dan dia akan jadi pemilik tanpa perlu membayar duty stamp. Cuma praktis ni sebenarnya sekarang ni tak menjadi dah. Tak menjadi kerana lembaga hasil pun dia cidik juga tetik-tetik ini, dan pejabat tanah pun cidik juga sebab dia pun sama-sama kerajaan kan. So banyak dah pejabat tanah tahu benda-benda macam ni, walaupun
melantik diri sendiri sebagai pemegang amanah, still kena bayar full ad valorem mengikut nilaian tanah juga. So benda ni pun saya tak pasti kalau ada pejabat tanah yang boleh kita buat secara percuma ataupun semua dah kena stamp duty ad valorem. Saya tak pastilah, kadang-kadang pejabat tanah ni dia tak seragam pun. Pejabat tanah sini lain, pejabat tanah lain, runner pejabat tanah lebih tahu kan. Peguam pun tak tahu sangat, sebab peguam bukannya pergi kat pejabat tanah sangat pun. Apabila isu-isu yang melibatkan peguam kena pergi pun dia pergi ke tidak, runner je lah, runner lebih tahu sebenarnya. Solusi bagi pemilikan harta bagi pihak NGO Kelab. So, surat keterangan amanah juga menjadi solusi bagi menguruskan harta-harta bagi pihak NGO Kelab dan sebagainya. So, ini yang saya bagi contoh tentang pendaftaran amanah hartanah tadi. Dia ada dua cara. Contohnya saya tadilah, saya mengisytiharkan diri saya sebagai pemegang amanah. Asalnya saya pemilik harta, kemudian saya mengisytiharkan diri saya sebagai pemegang amanah kepada anak saya. Asalnya saya pemilik, so mendaftarkan diri sendiri sebagai pemegang amanah, terus saya daftarkan surat keterangan amanah di bawah Seksyen 344 Kanun Tanah Negara. Dia tidak memerlukan borang 14A. Sebab diri saya pemilik, saya hanya daftarkan saya sebagai pemegang amanah. Berlainan sekiranya saya buat pindah milik dengan mewujudkan pengamanahan. Saya melantik isteri saya sebagai pemegang amanah kepada anak saya. Itu maknanya saya melantik orang yang ketiga. Mendaftarkan pihak ketiga sebagai pemegang amanah. Yang ni lah yang confirm kena duty stamp. Sebab kena transfer dulu nama tuan tanah tadi kepada nama pemegang amanah. Yang mana pihak ketiga pemegang amanah, bukan diri dia. So dia perlu ada 14A kat situ. Dia perlu ada 14A dan perlu ada pendaftaran surat keterangan amanah di bawah Seksyen 344 Kanun Tanah Negara itulah. Tapi kalau diri sendiri sepatutnya tak kena lah. Tapi sekarang pejabat tanah pun yang saya latest experience tu kena juga. So kalau dalam kes ni, kes yang kita buat, contohnya saya tukar nama, direct nama saya sebagai pemilik tanah, kemudian saya menjadi pemegang amanah kepada anak saya. So dekat mana berlakunya hibah? Jadi elemen hibah itu tidak jelas berlaku kerana tidak dibuat surat ikatan hibah. Yang solicitor tu dia buat berdasarkan dokumen sivil semata-mata. So lepas tu saya kata, dengan ini saya menghibahkanlah tanah ni kepada anak saya. Sebab itulah saya dah tukar nama. Daripada nama saya sebagai pemilik harta kepada nama saya sebagai pemegang amanah. So mana hibahnya? Itu kau tukar je macam tu. Yalah secara tersiratnya dah hibah lah tu dekat anak. So tersirat tak jadi. Tersirat tu menyebabkan elemen hibah tu belum jelas. Disebabkan kita menuju ke arah mengharmonisasikan antara sivil dengan syariah, maka apa yang trend berlaku sekarang ini ataupun apa yang saya buat, saya wujudkan juga surat ikatan hibah ataupun surat pengisytiharan hibah. Mana kita kena buat juga surat cara hibah tu untuk menjelaskan bahawasanya si ayah tadi, contohnya saya tadi, saya hibahkan ke anak saya. Barulah dia nampak macam dokumen tu complete. Kenapa tiba-tiba engkau menjadi pemegang amanah? Sebab harta ni aku sudah hibahkan ke anak aku. Sebab itulah aku sekarang jadi pemegang amanah. Barulah jelas sikit. Kalau tidak dia jadi macam ditafsirkan. Pemberian tu ditafsirkan sebagai gift. Sebagai satu hadiah. Mengikut undang-undang tanah. Mungkin undang-undang Inggeris. Sedangkan kita nak memberi ruh hibah itu kepada dokumen-dokumen konvensi tanah. Maka kita buatlah dokumen hibah amanah hartanah. Jadi kita buat. Kadang-kadang ada peguam yang dia tak setuju, dia kata ini hanya membanyakkan dokumen saja, ataupun kadang-kadang klien pun tak setuju banyak sangat. Bagi saya banyak sangat dokumen itulah bagus, dia bukan banyak sangat pun, bukan kita nak charge pun. Memanglah bila kita buat dokumen yang banyak, kita charge lah dokumen induk berapa, dokumen tambahan tu berapa. Tapi dokumen tambahan pun dia
dia hanyalah 10% daripada dokumen induk dan maksimum dia tak akan lebih daripada 1000 pun. So lebih baik adanya dokumen-dokumen tambahan ini untuk menafsirkan terhadap apa yang berlaku tu. Contohnya saya tadi, bila saya tukar nama saya daripada pemilik kepada pemegang amanah, maknanya saya menghibahkan. Tapi dulu dia tak ada dokumen hibah tu. Tak ada, dia cuma ada surat keterangan amanah dan dia ada pengamanahan di dalam geran tanah mengikut Seksyen 344. So dia tidak ada ruh hibah tu dan tidak ada ruh si anak berterima kasih kepada ayah. Kalau ada dokumen hibah tu, walaupun anak tu tak sign kabul kerana anak tu masih lagi kecil, mana si ayah juga yang kabul, ayah yang ijab, ayah yang kabul, ayah yang jadi pemegang amanah. Tapi dokumen tu ada. So dokumen itu akan di-appreciate, akan dihargai. Kerana dokumen itu menterjemahkan apakah yang realitinya berlaku. Itu yang saya bawalah, mana mazhab saya lah. Sebab saya nak mengharmonikan amalan di peguam syar'i ni. Peguam syar'i dia wahibah je. Dia wahibah amanah pun dia tak daftar pun 344, tak faham macam mana nak daftar 344. Jangan peguam syar'i marah pula, maknanya setengah-setengah macam tu je. Yang sini pula dia sibuk dengan civil dokumen dia ni, sehingga dia terabai aspek hibah tadi ataupun elemen syariah tadi. Jadi kita buat ajalah secara terharmonikan kedua-duanya. Maka apa yang saya buat ialah kita buat surat pengisytiharan hibah amanah mutlak ataupun kita panggil surat ikatan hibah amanah SIHA. Mula surat pengisytiharan hibah itu nama saja. Kemudian kita buat pula surat ikatan amanah melantik diri sendiri atau melantik pihak ketiga. Dan kalaulah pihak ketiga, maka kita kena buat borang 14A untuk buat pindah milik. Kalaulah tidak ada hak milik individu ataupun tidak ada hak milik strata, maka kita kena buat deed of assignment by way of transfer, dia panggil. Surat ikatan penyerahan hak. Surat ikatan penyerahan hak. Dan deed of assignment by way of transfer. Kadang-kadang ramai yang tak faham juga apa DOA ni. Kadang-kadang ingatkan DOA ni DOA by way of security, itu lain. DOA by way of security satu hal, DOA by way of transfer satu hal, DOA by way of transfer by way of hibah. Sebab dia tidak ada jual beli. Kan? So kena buat betul-betul lah. Dokumen tu kena buat betul-betul supaya dapat mencerminkan apa yang sebenarnya berlaku. Kan? So saya ingat itu saja untuk malam ni. Yang ini makan masa juga untuk saya bincang. Kita akan sambung perbincangan kita tentang hibah amanah. Kita akan sambung lagi. Saya harap faham. Tak faham pun saya nak buat macam mana. Tak faham dia kena repeat dan repeat ajalah dalam YouTube. Kita memang terima kasih kepada Ustaz Burhanuddin kita yang rakam dan membayar kepada Google untuk mendapatkan Google Meet ini boleh direkodkan, dan saya upload di dalam YouTube dan saya tidak update pun dalam Facebook apa semua, saya upload macam tu je. Kadang-kadang tak larat kita nak update, dia ada forum masing-masing. Kalau di TikTok pun di TikTok je lah, kalau di YouTube je lah. So mungkin dengan review secara berulang-ulang mungkin dapat difahami lah. Kalau tak faham tu kerana kelemahan saya lah. Kadang-kadang saya penat, hari ni penat sikit ini. Tak berhenti sebab ada kenduri. Tadi ada mengajar dekat Bangi, kemudian ada kenduri pula. Balik-balik kita buat balik kuliah. So apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri innal insana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So minggu depan kita rehat 1 minggu, kita akan sambung minggu seterusnya, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih semua.